A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa akribna bikaramatil Qur'an wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min du'a la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama diberikan kekuatan. Dengan berkat bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan. Biasanya kuliah zuhur ini biasanya sebelum khutbah Jumaat, tapi kita hujung minggu ini kita kuatkan diri kita untuk sama-sama hadirkan diri dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang dimaklumkan pengusi, saya pun terfikir-fikir juga kan, kuliah zuhur ni apalah tajuk yang sesuai. Jadi tajuk yang diberikan adalah Ramadan, mati dan ibadah. Jadi jika kita lihat Ramadan ini, kita sentiasa tertunggu-tunggu. Ada orang bila dengar Ramadan ini dia rasa seronok. Ada orang bila dengar Ramadan ini dia sedih. Ada juga orang bila dengar Ramadan ini dia langsung tak suka. Ada orang dia suka dengan Ramadan kerana bulan Ramadan ini dia dapat tingkatkan ibadah dia. Ada orang tak suka dengan bulan Ramadan kerana bulan Ramadan ini kita tidak dapat makan. Tidak dapat makan, kerja berat, menyusahkan katanya. Dan ada juga orang sedih di dalam bulan Ramadan. Adakah ini Ramadan yang terakhir buatnya? Ataupun adakah ini Ramadan yang kali ini lebih buruk daripada Ramadan yang lepas? Adakah Ramadan ini pengakhirnya nafas kita? Ada orang begitu. Dan adakah dalam Ramadan ini orang sedih bukan apa? Sedih sebab gembira dia dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dia rasa dia dapat jumpa malam Lailatul Qadar yang hanya berbaki 10 hari sahaja. Ada juga dalam hadis lain yang menyatakan Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran. Tak apa, kita kejar juga. Moga-moga malam-malam yang terdapat padanya itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Dan apabila kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, tak ada hijab baginya melainkan Allah memakbulkan segala hajat baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada kita semua orang-orang yang beriman. Allah tak seru pada ya ayuhan nas. Allah seru khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, yang takut, yang melaksanakan perintah yang telah disyariatkan melalui Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus. Jadi sesiapa yang sedar, yang apabila dengar ayat-ayat Allah ini maka bergetar jiwanya, lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang mukmin. Allah telah berikan kita khusus surah Al-Mu'min dari ayat 1 sehingga 11. Allah dah bagi dah jawapan bocor kepada kita. Tinggal lagi kita nak amalkan ke tidak. Allah dah bagi bocor. Qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah orang-orang yang beriman.
Berjayalah orang-orang mukmin. Siapa dia orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita lah. Ustaz, saya rasa macam saya solat tadi tak khusyuk lah. Oh, tak apalah, nanti kita cuba lagi khusyuk kita. Macam mana nak cari khusyuk itu? Kita lupakan dunia. Ustaz, mana boleh lupakan dunia, Ustaz? Dunia ini jambatan kita nak menuju ke akhirat. Tidak. Waktu kita menunaikan solat itu, kita tinggalkan sementara urusan duniawi kita semata-mata untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan talian kita 24434 itu, 24434 itu pastikan kita khusyuk, kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi tahu lagi kepada kita. Apa Allah bagi tahu kepada kita? Walladzina hum, siapa ingat? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dia jauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang lalai. Bila dia jauhkan diri dia dengan perkara-perkara yang lalai, nescayanya solat kita confirm akan khusyuk. Kalau kita ingat je dunia, oh tadi stok kita tadi berapa Tengah sembahyang kita biasa ingat, tengah solat kita ingat. Jadi kita cuba bawa diri kita sama-sama supaya kita ini betul-betul orang yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin. Sebab apa Allah seru kepada orang-orang mukmin? Nanti kita akan lihat nanti, orang yang akan masuk syurga adalah orang mukmin dan orang bertakwa. Yang membezakan kita dengan manusia lain adalah iman dan takwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Nanti kita akan lihat di hujungnya. Kalau tak sempat nanti kita akan sambung lagi, insya-Allah kuliah zuhur yang akan datang. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membersihkan sebahagian hartanya kerana Allah ta'ala, bukan hanya kerana ibadah, kerana kita mengharapkan balasan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam zakat yang kita keluarkan itu pastinya ada keberkatan, pastinya dapat memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga orang lain. Di dalam rezeki kita ini, sudah pastinya kita menumpang juga rezeki orang lain. Tidak ada yang kita punya ini kita punya. Semuanya kita menumpang daripada orang lain. Kalau tuan-tuan tak percaya, bagaimana kita menerima duit kita itu? Adakah turun daripada langit? Sudah pastinya kita perlu bekerja. Dan kita menerima dari siapa? Rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diasbabkan kepada orang lain untuk menyerahkan wang itu kepada kita. Barulah rezeki berada di tangan kita. Sebab itu kita janganlah terlalu angkuh sombong dengan apa yang kita ada. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Inilah golongan yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada kita, berjayalah orang mukmin. Dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya dari segala segenap apapun. Sebab apa? Hanya orang mukmin sahaja yang menjaga kehormatannya. Yang kelima, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
kita hanya kepada isteri kita sahaja yang boleh kita berikan kehormatan kita itu. Kerana apa? Kerana itu sudah sah pastinya nikah, kan? Tak kira lah kan cerita 1, 2, 3, 4 nanti habis. Sampai pula kat rumah saya, habis kena kunci pintu, tak boleh masuk. Bukan takut, tak takut, cuma menakutkan sikit lah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya ini adalah orang yang menjaga amanah dan janjinya. Itu yang keenam, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak kita kata berjayanya seorang mukmin ini? Sudah pastinya nanti orang mukmin ini berjayanya duduknya nanti di dalam surga Firdaus. Bukan Daus tu, syurga Firdaus, yang di dalamnya terdapat air-air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Terdapat di dalamnya 7 buah pintu yang kita boleh pilih di dalamnya, suka nak masuk mana. Tetapi dengan syarat kita ikutlah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini. Allah dah beri bocor, lagi kita tinggal nak mengamalkannya sahaja. Yang ketujuh, ulaika humul warithun. Jadi orang yang mukmin ini dia mewariskan harta-hartanya kepada orang-orang yang berhak. Dia tidak ambil harta orang lain. Nampak orang lebih, kita nak juga harta dia. Ada orang dia nampak adik-beradik dia lebih bahagian, dia nak juga bahagian. Ada kisah di Zimbabwe, arwah meninggal. Lidah kita ni panjangnya tak sampai 1 meter. Tetapi bila dia meninggal, lidah dia keluar sampai 1 meter. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia mengambil 1 kaki anak yatim, tanah anak yatim, tanpa disedarinya. Tanpa disedarinya. Dan ada juga disedarinya. Lidah tu panjang 1 meter. Wallahu a'lam. Nak cerita kan? Na'udzubillah min zalik. Kalaulah kita dah ambil harta orang lain, Allah dah azab kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Takut tuan-tuan, takut. Jadi yang terakhir, surah Al-Mu'minun itu Allah berikan kita tips sampai ayat ke-11. Walaqad khalaqnal alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Sesiapa yang mengamalkan tadi, yang saya sebutkan tadi, Allah dah janjikan syurga Firdaus selama-lamanya. Sudah pastinya kita nak kan? Dan ada orang, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Kalau aku dapat mati dalam bulan Ramadan ini, hari Jumaat, ya Allah, moga-moga aku mendapat syurga, ya Allah, syurga Firdaus. Kerana apa? Di dalam bulan Ramadan ini semangat kita lain macam. Kita pulun sampai habis. Yang mana kita tak pernah solat duha, kita solat duha. Yang mana tak pernah solat fajar, kita solat fajar. Isyraq, solat juga. Lepas subuh kita sanggup tunggu. Yang mana ada masa. Yang mana sibuk dulu, tiba-tiba di tempat kerja boleh solat duha. Persoalannya, kenapa lepas Ramadan ini kita tak dapat maintain?
Kerana apa? Di dalam kita ini ada saki baki syaitan. Di dalam bulan Ramadan ini syaitan tak ada. Yang tinggal adalah saki baki syaitan. Jadi macam mana kita nak hilangkan saki baki, saka syaitan ini yang berada dalam badan kita ini selama 11 bulan itu? Kita nak didik hati kita ini buat baik, buat baik. Kita sambung lagi dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Siapa? Adakah kita? Kita Muslim, kita manusia, annas manusia. Kita Muslim, orang Islam yang lahirnya daripada rahim orang Muslim, air mani orang Muslim. Dan ada juga orang Muslim yang masuk tu kerana hidayah Allah, syahadahnya. Dan kita ni Muslim, adakah tentunya mukmin? Bila kita dah mukmin, adakah kita ini orang-orang yang bertakwa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang yang berjaya ni orang yang bertakwa. Orang yang berjaya ini orang yang mukmin. Siapakah yang bertakwa? Siapakah yang tak bertakwa? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tips di dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan segeralah kamu mengerjakan kebaikan dan mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu, dan syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Arduha as-samawati wal ardh. Syurga yang dijanjikan itu, syurga Firdaus itu, jauhnya langit dan bumi. Kita pun tak tahu di hujung langit itu di mana. 7 petala langit tu hujungnya di mana? Kita dah tahu. Percaya ke tak percaya, nak ke tak nak, itu semuanya terpulang kepada kita. Uiddat lil muttaqin. Jadi hanya yang disediakan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah tak kata lil mu'minin, tapi Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, berjayalah orang mukmin. Tetapi Allah sediakan syurga seluas-luasnya bagi orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Takwa ialah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan ibadah itu semata-mata untuk mengharapkan balasan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bila kita cerita, ya, kita buat ini semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, nak pahala, tetapi kita melaksanakan itu, bila kita nak pahala, umpama kita datang tu, oh kita dapat RM1, RM1. Sudahnya, adakah kita buat ibadah itu kerana pahala ataupun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila kita masuk ilmu tasawuf, dia bincangkan sekecil-kecil perkara itu, kadang-kadang kita jadi, iya ke tak iya ni? Saya buat ni nak kerana pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bukan Ustaz. Kita melaksanakan ibadah kita ini semata-mata nak redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya di hujung nanti ganjaran pahala itu
yang akan digantikan dengan tempat-tempat yang baik sepertinya syurga. Syurga apa? Syurga Firdaus, itu syurga yang tertinggi, yang jaraknya seperti mana? Langit dan bumi. Siapakah pelayanannya? Bidadari-bidadari syurga. Ustaz, nanti di dalam syurga nanti isteri saya ada tak Ustaz? Ada, kalau isteri-isteri kita itu pun bertakwa, boleh ikut. Ustaz, yang meninggal itu suami saya Ustaz, boleh tak saya nak bersama dengan lelaki saya di syurga? Confirm ke lelaki kau tu masuk syurga? Tapi kita percaya dengan hadis Nabi SAW dengan doa anak-anak yang soleh. Kita percaya dengan hadis Nabi SAW bahawa yang menyelamatkan orang yang telah meninggal dunia itu adalah amal-amal jariyah. Kita percaya dengan 3 perkara itu. Kita percaya bila dah meninggal seseorang itu, doa anak soleh. Kita percaya dengan perbuatan baik dia. Kita percaya taraktu fikum amrayni lan tadilu in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatin nabiyyah. Dia yang telah meninggal itu sewaktu hidupnya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah pastinya bila dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu, syurga tempatnya. Baru pegang. Bila kita mengamalkannya, pastinya masuk syurga. Tapi kita hindarkanlah daripada kita melakukan dosa-dosa besar. Apa dia dosa-dosa besar? Murtad. Aku nak cuba-cubalah murtad, lepas tu masuklah balik. Dalam Islam tidak dibenarkan. Kalau kita murtad, kalau kita tak bertaubat, Allah pula tak terima taubat kita, sudah pastinya nerakalah tempat kita. Dan apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna amwalakum fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa ini ialah menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Kalau duit lebih, alhamdulillah kita infakkan harta lebih. Kalau kita kurang duit, kita kurang harta kita, kita infakkanlah harta kita itu semampunya. Ustaz, dalam dompet saya ni ada RM1 je Ustaz. Ada RM1 je ni. Saya nak beli air untuk buka puasa. Macam mana saya nak menginfakkan harta saya Ustaz untuk hari ni Ustaz? Tak apa. Boleh beli air, kongsi air. Itu salah satu cara. Sekecil-kecil infakkan harta, walaupun 1 sen sekalipun, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, wal kadhiminal ghaiz, wal kadhiminal ghaiz, iaitu orang yang menahan amarahnya. Orang yang bertakwa ini, dia suka senyum je. Orang usik dia pun, okey, tak apa, sabar. Ustaz, saya dah tak boleh tahan lagi ni Ustaz, dia asyik kacau saya je Ustaz. Sabar. Kita ingatkan peristiwa Nabi Muhammad SAW kena baling batu. Sahabat-sahabat dah marah dah ketika itu. Kata, kalau Nabi ni nak terbalikkan bumi ni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya terbalik bumi ni. Gunung itu boleh diterbalikkan suka hati je.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang menjahatinya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila baik dibalas baik, bila orang beri kejahatan kita balas dengan kebaikan. Sudah pastinya ada kebaikan. Jangan orang beri kejahatan kita balas dengan kejahatan. Kita sama nilainya dengan orang yang membuat jahat. Sebab apa? Bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya ini, sudah pastinya kita ni yang pertama orang mukmin, orang muslim mukmin yang bertakwa. Dan moga-moga tempatnya kita ini nanti bersama-sama di dalam syurga Firdaus. Sebab kita nak bersama-sama di dalam syurga Firdaus ini, Allahu Akbar, terkena pula ni. Nak bersama dalam syurga Firdaus ini, sudah pastinya di dalam dunia ini kita kena sama-sama buat kebaikan. Bila Allah Subhanahu wa taala nak timpakan bala kepada kita, dia tidak lihat seseorang tu, okey, kau boleh terlepas. Saya bagi tsunami, yang duduk dalam surau ni, yang kat tepi surau tu seorang, oh dia selalu solat duha, boleh terlepas. Tidak semestinya. Sebab itu kita nak buat kebaikan sama-sama. Nak buat kejahatan jangan sekali. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata setiap muslim ini, setiap mukmin ini adalah bersaudara. Jadi bila saudara, ikatannya itu bila buat kebaikan, sudah pastinya semua akan mendapat kesan yang sama, iaitu keharmonian. Yang kita bila berada di syurga itu harmoni je, tak ada nak fikir nak bergaduh, tak ada nak fikir nak bertelagah. Itu ciri yang kedua. Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa ini, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Kita maafkan, tiap-tiap hari kita maafkan. Ya Allah, ya Tuhanku, dia pernah menzalimiku, ya Allah. Selama hari ini aku tak maafkannya, tapi hari ini asbab kuliah zuhur ini aku memaafkan si fulan bin si fulan, ya Allah. Aku dah tak ada lagi terasa hati dengan si fulan bin si fulan, ya Allah. Kau berikanlah dia kelembutan hati, berikanlah hidayahmu, ya Allah. Kadang-kadang ya, memaafkan ya Ustaz, melupai tidak Ustaz. Kalau luka itu digores, kesannya tetap ada. Iya Ustaz, senanglah cakap, saya yang mengalaminya Ustaz. Dia bukan main fitnah saya Ustaz, saya tak buat. Senang-senang je Ustaz cakap nak maafkan ya. Bukan macam itu. Tadi baru tiga ni kita nak bagi tahu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita dah janjikan syurga Firdaus bagi orang-orang yang bertakwa. Nak ke tak nak? Nak Ustaz. Jadi cuba kau maafkan. Tak boleh. Kita kena ambil masa duduk bersendirian di malam hari. Sama ada sebelum kita tidur, sama ada kita di dalam solat tahajud. Sujud yang terakhir solat tahajud itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, hati aku ini sakit ni, ya Allah. Sakit, ya Allah. Aku ini dizalimi. Ada orang yang mengata aku gini begitu gitu. Janganlah bercakap dalam hati je. Nak cakap pula apa korang terbiat pula Ustaz ajar pula ni. Dalam hati je kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kita niat je Allah tu As-Sami' Al-Basir,
yang maha mendengar. Kita baru terdetik je Allah Subhanahu wa ta'ala dah tahu. Tetapi bila kita melakukannya dalam solat tahajud sepertiga malam, nescaya bila kita memaafkan seseorang itu di siang harinya, umpama terangnya matahari langit yang terbuka luas, selapang-lapangnya. Silap-silap bila kita pagi itu terlambat pergi kerja pun, traffic light semuanya hijau, sampai je hijau. Ya tuan-tuan. Lepas tu kena pula ada polis pula tiba-tiba hari tu kan, laju je pergi kerja, gerak 7.30 sampai pukul 8. Biasa 1 jam sampai pukul 8. Sebab apa? Keberkatan itu. Bila kita hati kita tenang, sudah pastinya segala macam doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkannya. Yang keempat, iaitu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang keempat ini, sentiasa kita melakukan kebaikan, tak kira apa pun kebaikan. Bila kita buat kebaikan, semudah-mudahnya memberi salam. Assalamualaikum, kenal ke tak kenal ke, bagi salam. Tak bagi salam pun Assalamualaikum. Nak jawab, wajib jawab. Waalaikumsalam. Dengar ke tak dengar ke, belakang cerita. Ustaz, saya banyak kali bagi salam dekat dia, dia tu buat muka masam je. Assalamualaikum, salam. Jangan dikirakan memang muka dia masam, tapi hati dia baik. Tak tahu apa yang dia budi tu, jangan risau. Assalamualaikum. Kata Imam Hasan Al-Banna, ini selalu saya juga terkena. Dia bagi 8 ciri-ciri orang yang zalim ini. Yang paling terkesan dengan saya adalah orang yang zalim ni apa dia? Orang yang tidak, bila berjumpa dengan orang, dia tidak bertanya nama orang tersebut. Tak tanya, tadi kau cakap dengan siapa? Entahlah. Cakap bukan macam dah kenal, tapi nama entah, duduk mana? Entah. Besok dah tanya, besok tak ada. Tunggu lagi. Itu terkesan dengan saya lah. Tapi kalau tuan-tuan pun ada yang terkesan juga. Yalah maklumlah, 5,000, 6,000, 7,000. Kalau semua datang ni dalam surau ni, Masya Allah, nak tanya seorang-seorang, siapa nama kau? Ahmad. Siapa nama kau? Rebu. Siapa nama kau? Kemis. Siapa nama kau? Sampan bin Sampah. Ada nama? Rebu bin Kemis. Jemuah bin Setu. Kan? Jadi ya, betul. Sebab apa? Lahirnya hari Jumaat. Jemuah bin Setu, Sabtu bin Ahad. Kebetulan pula tu berentet-rentet, rentetannya begitu. Jadi ada nama juga. Tanya namanya apa? Maghrib bin Sampah. Nama Maghrib bin Sampah. Kenapa? Dia kata ini lahirnya waktu Maghrib. Sampah tu bapaknya kenapa sampah? Kebetulan nak buang sampah, dah nak bersalin. Orang kata bagilah nama sikit, elok sikit kan. Sampah dia mana. Ada nama pula Sampan pula. Kerana apa? Kerana tengah mengandung tu dia teringin naik sampan. Sampan namanya. Sampai meninggal nama betulnya Sampan. Tapi bila panggilnya nama baiklah. Nama panggilnya Selamat. Nama dalam IC Sampah. Nama panggil tu. Besok yang dipanggil di padang mahsyar itu adalah nama yang selalu sahabat-sahabat kita panggil. Kalau yang dipanggil itu Sukri, di padang mahsyar Sukri bin Adam, Nabi Adam kan, bin Adam. Dia kata di dunia engkau buat sekian.
Bila di dunia kita panggil cebol, dia panggil cebol. Cebol ni biasa badannya besar, bulat kan, muka dia tu macam tu, dia panggil cebol. Di padang mahsyar nanti dia panggil Cebol bin Adam. Nama baik Fakhrul Razi, panggilnya Cebol. Allahu Akbar. Kan? Itulah kita kadang-kadang, walaupun kita dengar kawan-kawan kita panggil, pastikan kita tahu nama betulnya. Kan? Nama betulnya. Sebab apa? Bila kita memanggil seseorang itu dengan nama yang baik, itu pun dikira sesuatu perkara kebaikan. Sesuatu kebaikan. Bukakan pintu untuk orang lain, satu kebaikan. Jadi bila kita melengkapi ciri-ciri orang yang bertakwa ini, sudah pastinya kita ini insya-Allah di akhir kalamnya itu nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, seboleh-bolehnya aku ini, ditariknya nyawa aku ini, roh aku ini ketika aku bersujud kepadamu ya Allah, ketika aku sedang melakukan kebaikan. Sentiasa kita doa kan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, tak putus-putus, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita tahu ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan mati yang baik ya Allah, janganlah matikan aku dalam keadaan yang tak baik. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam majlis-majlis ilmu. Ada tuan-tuan, banyak kita dengar, ya Allah ya Tuhanku, kalau kita nak mati dalam bulan Ramadan, ya Allah ya Tuhanku, kalau kau nak cabut nyawaku ini, cabutlah di hari Jumaat di bulan Ramadan ini ya Allah. Kalau sudah sampai takdirnya yang tertulis di Lauh Mahfuz itu, ajal aku hari Jumaat bulan Ramadan ini, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan kurang walaupun seminit. Walikulli ummatin ajal, setiap umat manusia ini akan menemui ajalnya. Tidak kurang seminit, sesaat, tidak kurang. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata kun fayakun, cabut, cabut. Ada orang nak Ramadan, lagi berapa minit sahaja nak masuk waktu maghrib, Allah Subhanahu wa taala beberapa saat saja lagi cabut nyawa dia, tak dapat merasai Ramadan. Sedangkan tiap-tiap kali nak bulan Rejab, Syaban tu doa, ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku ni Rejab, Syaban, Ramadan, sampaikanlah aku ya Allah. Dah nak sampai tapi tak sampai. Sebab itu semua dah janji Allah, qada dan qadar Allah. Qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu kita minta kepada Allah, kita doa. Bagaimana nak mengubah takdir kita ini? Dengan berdoa. Dengan berdoa sepertiga malam, waktu-waktu yang afdal. Yang lelaki banyak waktu afdalnya, sebab dia selalu pergi masjid, selalu pergi surau. Di mana waktu afdalnya? Tu 1/3 malam. Semua orang tahu 1/3 malam. Ustaz, saya dah bagikan gitu gini 1/3 malam, lebih kurang 3:30 pagi, lebih kurang. Lagi mana Ustaz? Selepas wudu. Lagi mana Ustaz? Antara dua khutbah. Lagi mana Ustaz? Ketika diri dizalimi. Lagi mana Ustaz? Saya nak cari tempat-tempat yang nak berdoa ni Ustaz. Ialah waktu sebelum iqamah. Itulah waktu kita nak berdoa. Oh, memanglah kita solat sunat rawatib, tapi di dalamnya itu, kalau nak lagi bagus lagi,
kita sempat solat sunat wuduk, solat sunat qabliyah. Dalam solat sunat qabliyah itu di hujungnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dah iqamah, janganlah lama-lama pula sujud tu. Imam dah takbir Allahu Akbar baru dia nak naik, tak boleh. Jadi maksudnya kita kena hadir awal, termasuk yang bercakap ni. Tahu, kadang-kadang sengaja buat tak tahu, ataupun ada masalah-masalah tertentu yang kita tak tahu. Dan satu lagi, jaga mulut kita. Tengok tu anu tu, simpulan tu. Jangan kita bersangka baik sahaja. Jadi apakah kelebihan-kelebihan orang yang bertakwa ini? Kelebihan-kelebihan ini sangat banyak. Yang tersenarai, yang saya dah tuliskan ini, ada lebih kurang 9 kelebihan-kelebihannya yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. 4 ciri-ciri itu digabungkan dengan 7 ciri-ciri orang mukmin, gabung dengan 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini yang dinyatakan di dalam surah ini. Alladzina yanfiquna amwalakum. Ada lagi ayat-ayat lain. Kita satukan silaturrahim. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang perlu kita tahu supaya apa? Supaya kita melaksanakan ibadah kita ini seronok. Oh, ini rupanya, walaupun kita tak nampak tapi kita percaya. Kita percaya. Jadi insya-Allah, kalau tuan-tuan kita ada masa lagi, insya-Allah kita berjumpa lagi insya-Allah untuk kita sama-sama mengetahui kelebihan-kelebihan orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan ini terutamanya. Jadi wallahu alam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Moga-moga apa yang disampaikan itu mendatang kebaikan kepada yang bercakap dan juga yang mendengar, seterusnya kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.